Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Syama'il Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita akan sambung kitab Syama'il Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita akan sambung muka surat, kita akan sambung hadis yang ke-55 daripada kitab tersebut. Okey, sedikit penerangan berkenaan dengan kitab ni. Apa yang diterangkan ialah berkenaan kitab ni. Kitab ni asalnya daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Kitab Al-Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih. Dan kemudian Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir ni ada 10,031 hadis. Kalau dia dah awal hadis sampai akhir hadis 10,031 hadis semuanya Imam Suyuti kumpulkan dalam Jami'us Shaghir. Yang kitab ada pada tuan-tuan dan puan yang dalam bentuk PDF tu pun maknanya dekat 600 muka surat, 590 muka surat. Daripada hadis 1 sampai hadis yang ke 10,031 hadis. Baik. Jadi hadis ni tu Imam Suyuti susun kitab beliau Jami'us Shaghir ni dengan mengikut susunan huruf alif sampai ke ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa. Kemudian sampailah kepada huruf kaf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dal, zal sampailah huruf kaf. Dan bila sampai ke huruf kaf, dalam bahasa Arab ada perkataan kana. Bila sampai huruf kaf ada perkataan kana. Jadi kana ni memberi makna adalah dahulu. Kalau terjemah dia adalah dahulu. Jadi bila sampai ke bab kana, Imam Suyuti rahmatullah alaih telah mengkhususkan bab kana itu dengan menceritakan berkenaan dengan syama'il Nabi SAW. Jadi sampailah habis bab kana tu, kana permulaan mesti kana dalam huruf kaf. Sampailah habis bab kana, beliau telah himpunkan syama'il Nabi SAW. Berapa hadis semuanya? Lebih kurang dalam 720 hadis, 722 hadis lebih kurang. 722 hadis beliau himpunkan dalam bab kana. Sampailah habis bab kana tu barulah masuknya sambung huruf yang seterusnya. Jadi maknanya kitab Syama'il yang kita baca ni, 700 lebih hadis yang kita akan baca ni ialah daripada sebahagian daripada kitab Jami'us Shaghir yang asal, yang ada kat kitab tuan-tuan. Kalau hadis kitab penuhnya, hadis yang terdapat dalam kitab secara sempurnanya ialah sebanyak berapa ibu hadis ni? 10,000. 10,031 hadis. Dan 722 hadis ialah daripada yang menerangkan berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang ada pada tuan-tuan dan puan tu, itu nanti insya-Allah kita akan photostatekan lah dalam bab kana tu supaya ni. Dia kalau bab kana tu saya tak banyak. Dalam 40 muka surat dia lebih kurang. 40 muka surat insya-Allah kita akan usahakan photostate dia. Buat sementara hari ni kita yang ada tu pakai dululah kan. Okey, kita masuk hadis yang ke-55 daripada bab kana, hadis yang ke-55. Hadis ni kalau kita kira daripada awal hadis yang pertama kita mengaji dulu 55 lah. Tapi kalau ikut dia punya bilangan daripada awal kitab, iaitu muka surat, iaitu hadis ni nombor 6524. Hadis nombor 6524 tu kalau kita ada awal kitab 6524. Tapi kalau kita kira daripada bab permulaan bab kana, hadis ni nombor berapa? 55. Okey, apa hadisnya? Yang ada kitab tu, yang ada tu boleh tengoklah kan. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam idza atahul fai'u qasamahu fi yaumih
fa'atal ahila hadzain wa'atal azaba hazzan. Rawahu Abu Daud. Dal tu maknanya Abu Daud. Kaf tu wal Hakim. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ada tak ditandakan dengan sad dengan ha? Sad dengan ha tu simbol pada sahih. Maknanya Imam Suyuti menilai hadis ini sebagai sahih. Beliau buat simbol sad ha sahih. Okey. Jadi apa terjemahan dia? Kana adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza atahul fai'u, apabila datang kepada baginda harta kita kata harta rampasan perang. Apabila datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang ataupun cukai yang dikenakan, atau cukai yang dikenakan, apa kita nak kata, macam cukai ke, ataupun kita boleh kata macam ufti lah. Apabila datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang, fai' itu ada dua makna. Satu boleh kata rampasan perang, atau boleh juga memberi makna macam ufti, kan macam jizyah. Orang kafir zaman dulu ada dikenakan kepada mereka jizyah, pun dipanggil fai' juga. Apabila datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang ataupun jizyah atau ufti dan seumpamanya, qasamahu fi yaumih, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikannya pada hari itu juga. Fa'atal ahila adzain, lalu baginda memberikan kepada orang yang berkeluarga hazzain, dua bahagian. Wa'atal azaba hadzan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang yang bujang yang tak berkeluarga, baginda berikan satu bahagian. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim daripada riwayat Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Imam Suyuti rahmatullah alaih kata bahawa hadis ni ialah sahih. Baik. Jadi ini antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu bila baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan harta ghanimah, sampai bila baginda sallallahu alaihi wasallam harta ghanimah, ataupun bila ada bahagian atau kawasan orang kafir yang mana mereka mereka tunduk pada keadaan Islam, maka bila orang Islam mereka buat perjanjian dengan orang Islam, mereka untuk bayar jizyah. Ini berlaku pada akhir-akhir Islam. Pada akhir-akhir Islam, maksudnya pada akhir hayat Nabi, silap, ke akhir Islam, akhir hayat Nabi. Pada akhir hayat Nabi, maksudnya lebih kurang 2, 3, 4 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, terutamanya bila berlakunya peperangan Khaybar. Selepas peperangan Khaybar berlaku, ada daripada kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Khaybar, mereka buat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata bahawa, "Wahai Rasulullah, jangan kacau tempat kami. Kami sedia untuk bayar hasil bumi kami kepada Tuhan." Itu dalam bahasa Arab panggil kharaj. Kharaj ni maksud hasil bumi diberikan kepada mereka. Jadi ini pun termasuk dalam bahasa Arab dipanggil fai' yang dalam hadis tu. Jadi bila datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam fai' maksudnya harta ghanimah, harta rampasan perang, ataupun hasil bumi, kalau macam kita kata ufti, yang mereka bayar dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bahagikan pada hari itu juga. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam tak tangguhkan. Baginda cepat-cepat bagi pada hari itu juga. Kerana orang memerlukan, baginda sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat bagi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang yang berkeluarga dua bahagian. Ialah maknanya satu untuk dia, satu lagi untuk isteri dia dan juga ahli-ahli keluarga dia, mereka perlukan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi pada orang yang bujang tak kahwin, baginda bagi satu bahagian. Maknanya baginda raikan keperluan. Inilah maknanya bila dia hantar harta tu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda, kalau orang yang dah berkahwin, baginda bagi lebih. Kalau orang yang tak berkahwin, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bagi satu bahagian. Orang yang bujang. Hadis ni diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Hakim, diriwayatkan oleh Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Suyuti kata hadis ni sahih. Okey, baik. Jadi daripada hadis ni, antara perkara yang kita dapat yang kita dapat faedah, iaitu maknanya imam ataupun kita kata pemerintah digalakkan supaya bila harta sampai zakat dan seumpamanya, iaitu mereka jangan lambatkan pembahagiannya, kecuali kalau ada uzur.
maka cepat-cepat bagikan. Kecuali kalau ada uzur. Ada uzur ni contoh kata, ada sebab-sebab tertentu yang menghalang daripada nak bagikan cepat harta tu. Contoh kadang orang yang layak tu tak tahu siapa, nak cari dulu orang yang layak untuk nak bagikan. Maka kadang-kadang lambat sikit pembahagian tu, maka dibenarkan. Tapi kalau kata dah tahu, maka jangan lambat-lambatkan, cepat-cepat bagi kepada orang yang selayaknya, kan? Okey. Makna bukan disimpan harta tu. Harta tu kan disimpan, dibiarkan, diperap lama-lama, kan? Kemudian lepas tu baru nak bagi. Tapi maknanya cepat-cepat bagi. Ini satu juga faedah yang dapat diambil dalam pihak yang menguruskan. Kalau contoh ni, kalau kita, negara kita, jabatan zakat lah, pusat zakat. Mereka maknanya perlu cepat serahkan kepada fakir miskin, orang yang selayaknya terima. Jadi maknanya jangan lambat-lambatkan. Okey. Hadis yang seterusnya, jadi saya terjemah balik hadis ni. Bila datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang, ataupun datangnya, itu panggil apa tu? Jizyah ni kita terjemah dengan ufti, betul? Ufti tahu kan? Ufti ni cukai lah. Tapi saya tak suka terjemahkan dengan cukai. Kalau saya terjemahkan dengan cukai, kadang macam orang faham macam zaman sekarang ni. Lepas tu istilah kan orang panggil macam zaman dulu lah, jizyah. Jizyah ni maknanya bayaran yang dikenakan kepada contoh macam kafir zimmi. Atau juga macam, kan bila Nabi dah takluk Khaybar, orang Khaybar ke Yahudi, orang Khaybar ni minta kepada Nabi SAW, jangan halau kami keluar, tapi kami sedia bagi hasil bumi kami kepada Tuan. Maka apa dia, setiap kali hasil bumi mereka keluar, kurma apa semua keluar, separuh hasil bumi tu dibagi dua, separuh tu hantar ke Madinah. Itu yang bila, kemudian ada lagi kawasan berdekatan macam Wadil Qura, Fadak, mereka juga melakukan perkara yang sama. Sebab itu lepas Khaybar tu, makanya orang Islam di Madinah hidup agak senang. Itu harta tu dia bagi dalam bahasa Arab kharaj. Kharaj ni maksudnya hasil bumi dibagikan ke Madinah. Jadi ini sebahagian tu, iaitu faid yang dimasukkan di sini ialah sama ada ghanimah atau rampasan perang, atau kharaj, hasil bumi yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai kat Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bagi kepada orang Islam. Bagi kepada orang Islam. Kalau ghanimah, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bagi pada orang ikut perang tu lah. Tapi kalau harta tu ialah harta macam hasil bumi yang diberikan daripada sekian tempat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan raikan. Kan? Dia lebih kurang macam sama macam ini juga. Kan? Ini bantuan yang diberikan. Kan pun ada rai kan? Kan orang yang berkeluarga ni, patut orang yang tak berkeluarga, sekian yang bujang, jadi ikut kepada keperluan. Itu adalah makna kerajaan pun ada lakukan demikian, lebih kurang sama juga. Okey, baik. Hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajul fara'a fi wajhi bishran akhadha bi yadihi. Rawahu Ibnu Sa'din an Ikrimata rahimahullah mursalan. Sahih. Ada sadha, ada kat akhir hadis tu ditulis sadha. Sadha tu ada sahih lah. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajul, apabila datang kepada baginda seorang lelaki atau mana-mana lelaki, fara'a fi wajhi bishran, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati mukanya ceria. Baginda tengok muka dia ceria, akhadha bi yadihi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat mukanya ceria, baginda sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Ikrimah secara mursal. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Ikrimah secara mursal. Hadis ini Imam Suyuti rahmatullah alaih kata sahih. Okey, baik. Ini antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perkara yang mana menyukakan hati orang. Ini di antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda ni, satu pertama, baginda raikan orang. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam akan melayan satu orang supaya dia gembira. Okay, kalau ada orang yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tengok macam dia tengah suka, muka dia macam gembira jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pegang tangan dia. Boleh jadi juga masuk pegang tangan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan dia, maka dia lebih lagi gembira. Maka kemudian bila dia gembira, maka kadang orang bila gembira ni, kadang dia pun dia akan share apa dia gembira. Kadang dia akan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, hari ni sekian perkara berlaku pada saya." Maka dia pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya untuk kita kata orang tu rasa mesra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan semakin bertambah kasih sayang antara baginda dengan orang tersebut. Jadi perbuatan tersebut, satu, pegang tangan, Nabi juga ada buat. Jadi satu lagi juga macam musafahah, yang dipanggil dengan bahasa Melayu panggil berjabat tangan. Ini di antara bentuk iaitu menjalin hubungan kasih sayang sesama orang Islam. Kan, musafahah, berjabat tangan. Kadang kita bila ni kita pegang tangan orang. Atau kadang satu lagi, kalau kita berjumpa, kita mu'anaqah. Mu'anaqah ni maknanya kita berpelukan, kan? Kalau bangsa Arab juga ada buat macam belaga pipi. Kan, belaga pipi. Saya ada bunyi-bunyi sikit. Kan? Dia orang Arab kan? Orang Arab buat. Terutama orang Arab Teluk, negara Arab Teluk macam Saudi semua, dia belaga pipi. Kalau belaga pipi ada bunyi. Kan? Dia bukan cium. Dia bukan cium, tapi mereka memang buat. Kan? Yaman sebagian tempat lah buat. Yaman tak semua. Hadramaut buat. Orang tu Arab Saudi biasa buat. Arab Teluk biasa buat. Saudi, Kuwait mereka buat. Tapi kalau Yaman tak buat. Tapi kalau Yaman belah atas, macam Sana'a ada lakukan demikian. Orang lebih ke macam Saudi juga. Okey, jadi mereka ada lakukan demikian. Kalau perempuan pun buat zaman sekarang ni. Tapi zaman sekarang ni, yelah sekarang ni maksudnya ketika time COVID ni, perkara tu kita maknanya berdasarkan undang-undang mereka tak bagi kita lakukan, kita tangguhkanlah sementara, kita ikut undang-undang untuk sementara waktu. Tapi doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala cepat angkat COVID ni balik, supaya kita boleh lakukan amalan tersebut. So kalau kita fikir pun Nabi SAW menggalakkan kepada kita supaya berjabat tangan. Dan di antara fadilat berjabat tangan ni, dosa dihapuskan bila berjabat tangan. Tapi itu jelaslah, itu ketika ada uzur. Kalau ada uzur, sakit sebagainya, maka kita tak digalakkanlah lakukan perkara tersebut ketika hanya ada uzur, sakit kan. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan nak juga amalkan hadis Nabi SAW tu, tidak ada masalah, cuma pastikan sihat lah. Kalau kita sihat, apa boleh berjabat tangan. Cuma pastikan yang ada polis lah. Yang ada polis ke apa kan. Alah, polis pun jabat tangan juga kan, dekat dalam jabat. Okey, baik. Jadi kan, itu semua benda-benda yang kadang-kadang depan orang kita tak lakukan, tapi mungkin kalau tertutup kita nak lakukan ni. Cuma pastikanlah kalau kita sihat, kita bolehlah lakukan. Dia secara umumnya maknanya kalau ada galakan dalam hadis, kita lakukan. Tetapi kadang kalau ada uzur, maka kita boleh tinggalkan. Kalau ada uzur, maka kita tinggalkan. Okey, baik. Macam contohnya ada orang yang memang ada penyakit yang berjangkit, kan? Ada orang penyakit yang berjangkit dan memang jelas yakin bahawa penyakit tu ada pada dia, maka dia tak boleh lakukan. Contoh macam penyakit kusta. Penyakit kusta ni dia berjangkit. Bila kena kepada orang, dia akan menjangkiti orang lain, dia akan membahayakan orang lain. Dan kusta bukan penyakit main-main. Maka orang macam ni ada uzur. Maka dekat India ada. Sana penyakit teruk kan. Macam India kan negara kotor, ada. Dekat negara kita tak tahu lah kusta, tapi zaman Nabi dulu ada. Tapi antara sebab penyakit kusta ni, ada penyakit kusta. Dia kusta ni dia jadi tangan dia hancur di dalam. Sakit ni memang seksa lah. Tapi penyakit ni berjangkit dan tak boleh main-main. Jadi itu yang ada dari riwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melarang orang yang kena penyakit kusta daripada datang ke masjid. Tapi kalau kita kena faham betul hadis ni, ialah bila orang tu sakit secara yakin, maka baru dihalang. Tapi kalau tak diyakini dihalang, itu kena bincang lagi mendalam. Adakah patut atau tidak? Tak apalah, khair. Kita bukan nak bincang SOP apa semua tu. Tapi perkara tu boleh dibincangkan. Kalau orang sakit tak jelas, tak dia sihat, adakah boleh atau tidak dihalang? Itu ni yang Sayyidina Abu larang tu, memang yakin dia sakit. Tapi kalau sihat sampai tak bagi pergi, itu kena fikirkan betul. Adakah logik atau tidak perkara itu dilakukan? Kan, baik. Okey. Jadi hadis ni, jadi poin dia ialah kita kembali pada perbincangan, iaitu Nabi SAW lakukan demikian untuk gembirakan hati orang tersebut. Kan? Bila perkara itu berlaku, maka orang tu akan gembira dan bertambah mesra dengan Nabi SAW. Okey, hadis seterusnya. Hadis nombor 57. Kalau kira daripada bab kana, tapi kalau kita dari awal, hadis nombor 6526. Kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu ar-rajulu wa lahu al-ismu la yuhibbu hawalahu. Rawahu Ibn Manda an Uqbah bin Abdin. Kitab tuan-tuan tu Uqbah ke Utbah?
Utbah ke Uqbah? Cuba. Rawahu Ibn Mandah an Uqbah ke Utbah? Utbah. Ta bukan qaf Utbah. An Utbah bin Abdin. Okey, sahih. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul Utbah ke Uqbah? Ainta. Utbah lah, Utbah. Okey. Yang tepat ni insya-Allah la'alla sawab Utbah. Betul lah tu Utbah. Sebab kalau kitab saya ditulis Uqbah. Tapi bila tengok dalam syarah dia kata Utbah. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda lelaki. Apabila datang kepada baginda lelaki di sini maksudnya orang lah. Apabila ada orang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan walahul ismu la yuhibbu, dan dia mempunyai nama yang baginda tak suka, hawalahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menukarkan nama dia. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bila datang kepada baginda orang lelaki, dalam hadis ni rajul makna lelaki, dan dia mempunyai nama yang baginda tak suka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menukar namanya. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Mandah daripada Utbah bin Abd. Hadis ni sahih. Imam Suyuti rahmatullah alaih kata sahih. Tapi dari riwayat lain pun ada diriwayatkan dalam, selain daripada Ibnu Mandah pun juga diriwayatkan dalam Tabrani. Okey, baik. Ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dalam sunnah bila berjumpa, selain daripada bertanya khabar, juga kalau kita tak kenal orang tu, ialah kita bertanya nama. Nama. Apa nama? Tanya nama. Tanya nama ni sunnah. Sebab itu dalam riwayat banyak kali ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang datang, Nabi tanya, apa nama kau? Dia kata, nama saya sekian. Kerana nama tu tak elok, atau Nabi tak suka, tak gemar dengan nama tu, kerana satu sebab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan tukar nama orang tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tukar nama dia kepada yang baik, kan? Jadi nama yang mana tak baik ni kerana beberapa keadaan. Satu kadang memang maksud tak baik lah, kan? Maksud tak baik, hati dengar tak sedap dengan nama tersebut, kan? Atau kadang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar nama orang, seolah nama tu macam memuji diri dia. Nama tu macam ada bentuk macam memuji diri dia. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar nama orang tersebut. Okay, kenapa nama yang baik ni, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar nama yang baik? Kerana nama ni berbentuk satu, dalam bahasa Arab dipanggil fa'al. Dalam Islam menggalakkan kepada beroptimis. Maksudnya kita apa nak terjemah? Optimis lah. Optimis. Kan optimis lawan dia pesimis. Optimis maknanya kita ada sangkaan yang baik. Maknanya kita menumpang pada perkara yang baik, sangkaan yang baik. Kan optimis, kan? Jadi Islam ni mengajar kepada kita supaya kita beroptimis kepada Allah Ta'ala, bukan kita pesimis, kan? Mana kita bersangka baik dengan Allah, bukan kita bersangka ni. Jadi nama yang baik tu, maka insya-Allah dengan zon nama yang baik tu, mudah-mudahan orang tu juga baik, walaupun tak semestinya, tapi diharapkan macam tu, kan? Itu betul-betul. Jadi dalam Islam, antara contohnya macam nama atau cara atau gaya kadang-kadang dibuat ialah sebagai bentuk kadang optimis atau kadang bentuk sebagai pesimis. Itu dituntut di dalam Islam. Baik. Jadi dalam hadis ni, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada orang datang, kalau nama tak baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tukar. Kan? Jadi kadang ada pernah dari riwayat bagi tahu, Nabi tanya, apa nama kamu dulu? Mereka bagi tahu nama tak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar. Mukraman, kamu berdua ni mulia. Kan? Jadi pernah ada orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu nama dia sekian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar kepada nama yang baik. Ada juga diriwayatkan bahawa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang isteri Nabi namanya Barrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar daripada Barrah kepada Hind. Barrah makna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namanya Barrah. Nabi tukar pada Hind. Barrah ni maksudnya baik. Seorang cakap kata aku ni baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar dengan nama Hind.
Hind binti Abi Umayyah. Jadi sabit dalam hadis Nabi pernah tukar nama perempuan pun pernah. Nabi SAW juga pernah tukar nama lelaki. Tapi kalau dalam keadaan sekarang macam mana nak tukar nama? Nama kita tak boleh tukar dah sebab dia ada daftar pernah. Paling kurang kita tukar panggilan lah. Panggilan sesama kita. Paling kurang kita tukar panggilan sesama kita tukarlah kepada yang panggilan yang baik. Kan kerana ada orang nama kurang baik, maka itu dalam pendaftaran negara, jabat JPN. Kita boleh tukar sama kita panggilan yang baik. Itu boleh dilakukan. Okey, baik. Jadi kadang dalam syarah ni beritahu kadang nama yang Nabi tak suka ni kadang-kadang dia punya sebutan dia tu tak elok lah, atau kadang makna dia tu dari segi akal atau dari segi syariat tak kena, tak baik. Maka Nabi SAW pun tukar kepada nama yang baik sebagai tanda optimis. Kerana baginda SAW suka optimis yang baik. Dia contoh macam dalam Islam, aku maksud saya nak bagi mudah faham. Kadang kalau kita berdoa kan, kadang kita bila berdoa satu benda kita minta, kita buat macam ni. Kalau kita tak nak, kita buat macam ni. Itu ada dalam hadis. Bila Nabi minta tu benda ni. Tapi bila Nabi SAW minta tolak, macam tolak bala, maka Nabi SAW buat macam ni. Dia ada dalam hadis beritahu Nabi buat macam tu. Termasuk juga macam ketika solat istisqa. Kalau tuan-tuan baca pasal hadis solat istisqa, hadis ataupun dalam kitab fiqh, selepas solat istisqa ada apa? Ada khutbah. Imam disunatkan khutbah. Dia lebih kurang sama macam khutbah raya, cuma dia tukarkan banyakkan istighfar apa semua. Dekat tempat takbir tu tukarkan istighfar. Solat istisqa. Dan imam disunatkan untuk, walaupun tak wajib, tapi disunatkan untuk tukarkan ridak dia. Ridak dia ada tu tukar. Dia pusingkan ridak dia, pusing. Dan Nabi yang buat benda tu. Benda tu Nabi buat, maka kita disunatkan buat. Maka kenapa buat macam tu? Ialah sebenarnya untuk seolah satu bentuk optimis kepada Allah supaya tukar keadaan yang tak baik jadi baik. Maka dia buat yang tu. Sebab tu dalam doa macam tu. Jadi benda tu ada dalam hadis. Kan ni. Jadi bukan orang Melayu pun dia buat. Kan? Poin saya ialah masa zaman saya belajar dulu, mula kita kecil tengok ada imam baca tahlil, lepas tu dia doa ni, dia ya dafi'al bala ni. Kita kata apa pun tu ni buat kan. Main tukar-tukar tangan pula. Kan yang lain pun ikut. Tapi kadang bila kita tak ada ilmu, kadang kita pun anggap benda tu salah. Dan memang dalam para ulama ada cakap kan, al-insan aduul lima jahil. Manusia ni dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Bila tak tahu dia mula nak kritik kan. Kadang benda tu juga berlaku pada kita. Masa ni kecil tak belajar lu. Tapi rupanya bila dah belajar, rupanya ada hadis. Nabi SAW lakukan. Maka sebab tu ulama buat perkara tersebut. Dan sebab itu bila time-time doa tolak bala, maka tangan dia buat macam ni. Kan? Tentu kita buat tolak. Biasanya itulah idfa'anna hadzal waba wal waba wabala semua kan. Maka berdoa macam ni. Mana seolah benda tu tolak kan? Kalau orang nak turun tangan pun tak ada masalah, atau berdoa macam ni pun tak masalah. Tapi seolah Nabi SAW lakukan demikian, maka boleh juga kita lakukan, disunatkan untuk kita lakukan demikian. Itu dia panggil antara bentuk optimis lah tu. Jadi termasuk juga iaitu bagi nama yang baik. Sebab itu Nabi SAW suruh bagi nama yang baik. Mudah-mudahan nama yang baik tu bagi kesan pada tuannya, tuan badan juga dia baik. Tapi kalau dia tak baik sekali pun, jangan kata nama kau dah baik tapi kau jahat juga Afzal. Itu maknanya kita harap satu harapan, bukan satu perkara yang yakin terhadap perkara tersebut. Okey, sambung. Okay. Yang sahabat itu nama dia Utbah bin Abd. Jadi nama beliau dipanggil Abul Walid. Dipanggil namanya Abul Walid Utbah bin Abd As-Sulami. Abul Walid Utbah bin Abd As-Sulami. Beliau ni sahabat yang mana Allah panjangkan umur sampai hidup 100 tahun. Allah panjangkan umur beliau hidup sampai 100 tahun. Okey, hadis seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulan. Rawahu Ahmad. Hamim tu makna Ahmad. Rawahu Ahmad. Qaf tu maknanya qaf tu maknanya riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa Abu Daud, dan riwayat Abu Daud, Nun Nasa'i, dan ha tu Ibnu Majah. Maknanya rawahu Ahmad wa qaf wal muttafaq alaih. Qaf tu maknanya simbol pada muttafaq alaih, maknanya Bukhari Muslim.
Wa Abu Daud, dal makna Abu Daud, nun Nasa'i, ha Ibnu Majah. Ani bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, sahih. Baik. Ibnu Abi Aufa adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda kaum maknanya orang lah kan. Apabila datang kepada baginda orang-orang bisadaqati membawa sedekah mereka. Bila orang-orang datang kepada baginda bawa sedekah mereka, qala maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata, makna baginda pun berdoa. Apa baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa? Allahumma salli ala ali fulan. Wahai Allah, engkau salli makna engkau selawatlah kepada keluarga si fulan ni. Kau selawatlah kepada keluarga si fulan. Apa makna selawat di sini? Selawat di sini maksudnya engkau ampunkanlah darah mati. Engkau ampunkanlah darah mati keluarga si fulan ni. Wahai Allah, engkau ampunkanlah darah mati keluarga si fulan ini. Ini kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah pada Nabi apa dia? Khudh min amwalihim. Ambil daripada harta mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Mana Allah kata ambillah zakat daripada orang yang bagi zakat daripada mereka untuk bersihkan harta mereka. Dan Allah kata apa lagi? Allah kata wa salli alaihim, dan doakan juga untuk mereka. Jadi Allah perintah pada Nabi supaya ambil zakat daripada orang untuk bersihkan harta mereka, dan kemudian supaya harta tersebut dan kemudian Allah perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya doakan untuk mereka. Maknanya doakan untuk pemberi zakat. Doakan untuk pemberi zakat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat tersebut. Bila ada orang bawa zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan untuk orang tersebut. Apa baginda doa? Baginda doa Allahumma salli ala ali fulan. Nabi sebut nama dia. Kalau contoh kata orang tu nama dia Umar, contoh kata Allahumma salli ala ali Umar. Ini apa maksudnya? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada orang bawa datang zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doakan untuk mereka seperti mana Allah perintah kepada baginda dalam Al-Quran. Allahumma salli ala ali fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia. Selawat daripada Nabi, kalau Nabi baca selawat, kalau kita baca selawat untuk Nabi, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Iaitu kita minta wahai Allah, cucurilah rahmat kepada baginda. Itu kalau selawat kita untuk Nabi. Tapi kalau Nabi baca selawat, macam katakan Allahumma salli ala kepada si fulan. Itu makna dia apa dia? Kalau baginda baca selawat untuk sekian orang, iaitu baginda minta doa pada Allah supaya Allah ampunkan dan rahmati orang tersebut. Jadi sebab itu kita terjemah kat sini, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah orang tersebut. Ataupun juga boleh kita terjemah bersihkanlah harta dia. Okey, baik. Jadi hadis ini riwayat siapa? Hadis ini riwayat Ahmad, riwayat Bukhari Muslim, dan juga riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah daripada Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa. Dan hadis ni ialah sahih seperti mana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Okey, baik. Okey, daripada hadis ni ada lagi dua perkara nak terang. Jadi iaitu kalau orang yang bagi zakat, maka si penerima zakat ataupun orang yang terima sedekah lah, sama ada zakat atau sedekah. Sedekah ni lebih umum tau. Sedekah ni dia lebih umum daripada zakat. Sedekah lebih umum daripada zakat. Zakat ialah semestinya sedekah, tapi tak semestinya sedekah tu zakat. Boleh faham zakat tu? Zakat confirm termasuk dalam sedekah, tapi tak semestinya zakat tu sedekah. Silap. Tak semestinya sedekah tu zakat. Sebabkan apa? Sedekah dia ada dua. Satu sedekah yang wajib, satu lagi sedekah sunat. Macam kita kadang bantu-bantu orang tu sedekah sunat lah, kita kata. Kita bantu orang yang berhajat, maka itu sedekah sunat. Satu lagi sedekah wajib. Sedekah wajib tu dah zakat. Bila kita sedekah wajib, maka itu zakat. Jadi sebab tu kita kata zakat tu lebih khusus, sedekah lebih umum. Jadi kalau kadang orang datang macam bagi zakat atau kadang bagi sedekah, maka di satu perkara yang pertama disunatkan untuk kita doakan untuk dia. Kerana itu kalau kata macam orang miskin lah kan. Atau kadang contoh kadang orang bawa zakat dia, macam sekarang ni macam zakat fitrah atau zakat pada pusat zakat. Maka si penerima zakat atau yang uruskan zakat, amil lah biasanya amil, disunatkan untuk doakan untuk orang yang bagi zakat tu.
Apa doa dia? Kalau dah kitab fiqh ajar doa dia iaitu doa dia ialah ajarakallahu fima a'tait wa barakalaka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Itu doa dia. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Itu doa dalam kitab fiqh. Apa doa dia? Semoga Allah bagi pada kau pahala, atau semoga Allah bagi pada kau ganjaran. Tu terjemah doa tadi tu. Semoga Allah bagi pada kau ganjaran pada harta yang kau bagi ni, mana zakat yang kau bagi. Dan kemudian semoga Allah Ta'ala berkati harta yang tinggal. Yang kau bagi, Allah bagi pahala, dan kemudian yang tinggal, yang berbaki, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati. Dan semoga Allah jadikan apa yang kau bagi ni pembersih. Mana pembersih apa dia? Mana menyucikan diri kau. Satu, bersihkan kau daripada dosa, dan juga bersihkan harta kau. Wa ja'alahu laka tahuran tu, semoga Allah jadikan harta yang kau bagi ni sebagai penyuci kau, pembersih kau, bersihkan harta kau dan bersihkan kau daripada dosa. Jadi saya ulang semula doa tu. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah Ta'ala bagi pahala pada kau pada apa yang kau bagi ni, dan semoga Allah berkati apa yang tinggal pada apa yang kau tinggalkan, dan semoga Allah jadikan apa yang kau bagi ni sebagai pembersih bagi kau. Pembersih itu maknanya pembersih harta kau dan pembersih kau daripada dosa. Okey, jadi di sini ada timbul satu persoalan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua nak disampaikan ialah baca selawat ini khusus yang hanya Nabi saja. Kalau orang bagi zakat, Nabi doa untuk orang tu, Allahumma salli ala ali fulan. Tapi kalau untuk kita tak beradab, dia tak haram, tapi para ulama sebutkan maknanya adalah makruh atau tak dipanggil tak beradab kalau kita baca selawat secara berasingan untuk orang tu saja. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita tak disunat, tak, selawat ni mana untuk Nabi dan juga untuk para malaikat. Kan? Contohnya kita selawat pada Nabi, Allahumma salli alaihi wasallam. Contohnya para anbiya alaihi wasallam, kita selawat untuk mereka. Kan? Alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi, contoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ataupun para malaikat. Kita baca selawat untuk mereka. Tapi kalau selain daripada mereka, kita tak selawat secara berasingan. Kalau kata kita selawat pun, kita selawat secara gabung, tu cerita lain. Contohnya macam kita selawat kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad tu termasuk juga orang beriman. Tapi kita selawat tu bukan secara berasingan. Kita selawat tu dengan Nabi, maka barulah masuk orang beriman. Wa ala ali Muhammad tu. Tapi kalau untuk kita, maka kita tak doakan untuk orang, Allah maksudnya. Contohlah katakan satu orang bawa zakat pada saya. Contoh kata, saya sebagai amil, maka saya tak boleh masuk makruh, saya berdoa kepada dia, Allahumma salli ala si fulan ni. Tak boleh. Tak ni. Sebab itulah doa dalam kitab zakat, dalam kitab fiqh, doa dia berbeza. Ajarakallahu fima atait wa barakalaka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Bukan doa Allahumma salli. Jadi doa Allahumma salli ala ali fulan ni untuk siapa? Untuk Nabi je. Untuk Nabi je. Jadi kaedah dia apa dia? Maknanya selawat ni kalau secara berasingan hanya untuk siapa? Untuk Nabi dan Anbiya dan juga para malaikat. Kan? Untuk para malaikat. Ni jadi syiar untuk mereka. Tapi kalau kita selawat untuk orang beriman, kita tak selawat macam tu. Kita doakan untuk mereka. Okey? Faham ke? Jelas tu? Mudah-mudahan faham tu. Okey, sambung. Hadis yang seterusnya, hadis ke-59. Hadis yang ke-59. Hadis yang ke-6528. Kana sallallahu alaihi wasallam idza atahul amru yasurruh qala alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa idza atahul amru yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Rawahu Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah wal Hakim. Satu riwayat Ibnu Sunni dan satu lagi riwayat Hakim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahih. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza atahul amru yasurruh, apabila datang kepada baginda perkara yang menggembirakan baginda. Mana apabila datangnya perkara yang menggembirakan baginda, maka baginda berdoa. Baginda baca apa? Qala, baginda berkata, baginda berdoa,
Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Apa terjemah dia? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, amalan-amalan soleh menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, melalui mana dengan perantaraan nikmatnya, amalan soleh dapat disempurnakan. Amalan soleh menjadi sempurna. Wa idza atahul amru yakrahu, kalau datang pada baginda perkara yang baginda tak suka. Mana kalau berlaku perkara baginda tak suka, baginda dapat berita atau baginda tahu, qala, maka baginda berdoa, alhamdulillah ala kulli hal. Hadis ni riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Ibnu Sunni ni anak murid Imam Nasa'i. Dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, dan juga riwayat Imam Hakim. Siapa riwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Iman ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi perkara yang baginda gembira, maka baginda baca apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan, dapat anak gembira, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan, kita ada satu perkara yang nak buat, urusan selesai berjaya, maka kita mendoa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau datang perkara baginda tak suka, perkara yang menyedihkan, tak suka, baginda baca juga alhamdulillah, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Apa terjemah dia? Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam baca macam tu? Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam baca macam tu? Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Maknanya kadang ada perkara yang berlaku pada kita, kita pandang tak baik, tapi sebenarnya pada Allah baik, kan? Apa ayat Quran tu? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang ada benda yang mana kadang kamu tak suka, tapi sebenarnya baik untuk kamu. Asa an tuhibbu syai'an asa an tuhibbu syai'an huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Kadang ada benda yang kamu suka tapi tak baik untuk kamu. Kan? Jadi ada benda yang kita suka sebenarnya tak baik. Tapi ada benda kadang kita tak suka tapi baik. Sebab itu bila sampai perkara baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka, baginda sallallahu alaihi wasallam baca apa? Baginda baca alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ni kita hafal, kita amal dia sekarang. Ada perkara kita suka berlaku, kan? Dapat anak, dapat cucu, apa-apalah, kan? Maka baca alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Khatam kitab, gembira, kan? Apa dia? Dapat nikmat rentas negeri. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Pun kena baca kat tu, kan? Dapat nikmat rentas nak? Ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan asbab nikmatnya, amalan soleh menjadi sempurna. Atau amalan soleh disempurnakan. Bolehlah terjemahan itu lebih kurang. Okey. Apa tu, kalau kata tak suka, baca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Okey. Jadi hadis ni riwayat Ibnu Sunni dalam kita Amalul Yaumi wal Lailah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Imam Suyuti kata hadis ni sahih, tau. Imam Suyuti buat simbol kata hadis ni sahih. Tapi dikritik oleh Imam Az-Zahabi dan juga Imam Ibnu Ma'in. Mereka kata hadis ni tak sahih, tapi hadis ni ialah dhaif. Maksudnya sebenarnya hadis ni dhaif. Tak apalah, boleh amal, boleh amal untuk fadail amal, boleh amal. Dia sebenarnya kalau tujuan kita baca hadis ni untuk kita amal lah. Tapi nak amal tu kena hafal lah, kan? Kadang-kadang kena bacaan. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau suka. Kalau tak suka, alhamdulillah ala kulli hal. Kadang-kadang kita ada ni tiba-tiba na'uzubillah, kan? Kadang berlaku ada kemalangan ke apa, kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Okey, baik, sambung. Hadis yang last, penutup kita baca malam ni, hadis yang last, hadis yang ke-60. Kalau kita kira hadis ni nombor 60, tapi kalau dia ada awal kitab, hadis nombor 6529. Kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'am sa'ala anhu ahadiyatun am sadaqah. Fa in qila sadaqah qala li ashabi kulu wa lam ya'kul. Wa in qila hadiyah daraba bi yadihi fa akala ma'ahum. Qaf tu makna apa? Muttafaq alaih. Qaf tu makna muttafaq alaih, dan nun Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'am,
apabila dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam makanan. Mana kalau dibawa pada baginda sallallahu alaihi wasallam makanan, sa'ala anu, maka baginda tanya tentang makanan tu. Ahadiyah am sadaqah? Adakah ini hadiah ataupun ini ialah sedekah? Fa in qila, kalau diberitahu, kalau dikatakan, kalau diberitahu sedekah, ni makanan ni sedekah. Qala li ashabi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat baginda, kulu, makanlah kamu. Walam yakul, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sini tak makan. Wa in qila hadiah, tapi kalaulah ditanya, kalaulah dikatakan ini hadiah, daraba biyadih, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun daraba biyadih ni maknanya baginda pun merapatkan tangan baginda. Maksudnya baginda menghulurkan tangan baginda. Fa akala ma'ahum, lalu baginda pun makan bersama mereka. Okay, saya ulang semula. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa makanan kepada baginda, baginda tanya adakah ini hadiah atau sedekah? Apabila diberitahu ini sedekah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada para sahabat baginda, makanlah kamu, tetapi baginda sih tak makan. Tapi kalau dikatakan ini ialah hadiah, baginda pun merapatkan tangan baginda atau baginda menghulurkan tangan baginda, lalu baginda pun makan bersama mereka. Mereka maknanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Qaf tu maknanya Bukhari Muslim, dan juga riwayat Imam Nasa'i daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Suyuti kata hadis ni sahih. Kesimpulannya, kalau harta tu hadiah, baginda, kalau harta tu hadiah, kalau harta tu sedekah, Nabi tak makan. Sebab sedekah ni apa dia? Sedekah ni ialah pemberian kerana orang tu berhajat. Sedekah ni ialah pemberian kerana orang tu berhajat. Jadi kan itu dia pemberian kerana orang tu berhajat dan orang tu memerlukan. Maka sebab tu kita bagi sedekah. Nabi SAW, jadi satu sudut pemberian sedekah ni ialah dia untuk Nabi kan mulia. Jadi bila bagi pada Nabi SAW, bagi dia berhajat, sedangkan bagi dia tak berhajat, ia satu kehinaan bagi Nabi. Kalau maknanya seolah satu bentuk penghinaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda tak terima sedekah. Tapi kalau baginda hadiah ni untuk ikram. Ikram ni apa? Muliakan orang. Sebab tu pemberian hadiah ni ialah untuk ikram, memuliakan orang. Maka oleh kerana dia berunsur memuliakan orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Jadi sedekah Nabi tak makan. Nabi tak makan sedekah ataupun zakat. Zakat tu lebih khusus lah. Zakat pun Nabi tak makan, sedekah pun Nabi tak makan. Bahkan bukan sahaja baginda, keluarga baginda pun tak makan. Tapi kalau hadiah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi sebab itu kalau bila sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan. Tapi Nabi bagi baginda, sahabat-sahabat baginda makan. Inilah sahabat-sahabat ada yang miskin, susah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada susah, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam istighna, baginda tak berhajat. Tapi kalau hadiah, baginda sallallahu alaihi wasallam makan dengan gembira, suka pemberian hadiah tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sampai tu, Nabi tanya dulu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Hadis ini juga sabit bahawa kita juga kalau makanan datang, kita tidaklah semestinya kena tanya, tapi juga kita ada satu sudut, orang kata pertengahan. Jangan melampau sangat sampai semua nak sidik, tapi maknanya juga ada berjaga-jaga juga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Maknanya kita juga ada tengok juga makanan tu macam mana sampai, daripada siapa, kan? Jadi macam tu. Tapi jangan sampai melampau. Kau kerja apa? Kerja mana? Kan ni kan. Cukai bayar tak? Kan zakat lah tu tak bayar. Kan tu tak perlu. Tapi maknanya kita tengok kan. Kadang-kadang contoh kata kita tahu orang tu yang kerja baik, tapi kadang kita tahu orang tu kerja tak baik, kita tahu. Kita juga ada tengok kan. Tapi kalau tak tahu, tak perlu juga mesti kita tanya. Tapi Nabi SAW orang yang begitu wara, takwa, bagi dia tanya. Kan? Tapi secara umum kalau orang Islam bawa pada kita hadiah apa, tak perlu tanya. Kan? Tuan kerja apa semua kan? Ni. Dia tak adalah ni. Kita memadai dengan sangka baik, dan tu tak ada pun kita kita kena tanya. Tapi ada juga sudut jaga-jaga. Contoh jaga-jaga macam mana? Kadang kita tahu orang tu kerja tak baik kan, atau ni, maka kita berhati-hatilah dengan harta dia kan. Okey, baik. Okey, itu. Masa saya kecil-kecil pun kadang pernah lah zaman dulu masa saya kecil-kecil, kita ziarah satu saudara. Ziarah satu saudara. Jadi ziarah satu saudara tu bagi duit raya ke kita. Budak-budak ni dapat duit raya suka betul lah. Tapi lepas dah habis dapat duit raya semua tu ayah saya ambil.
Kita budak-budak marah kan, kenapa abah ambil? Tapi lepas tu ayah saya beritahu dia ni kerja, dia saudara tapi dia kerja tak baik. Adalah sekarang kerja tak baik. Jadi pendapatan tu takut tadi dia ni. Ayah saya tak bagi makan lah duit tu. Sebab nanti kadang-kadang kita beli makanan semua kan. Dia ambil, tak tahulah mungkin dia sedekah ke dia bagi tempat lain. Tapi dia tak bagi kita makan. Jadi tujuan dia apa supaya ni. Tapi itu memang tahulah kerja dia tak baik. Dia adalah kerja tempat tak baik kan. Dia orang biasa kan. Sekarang dah tak lah. Tapi cuma zaman tu dia masih ada kerja tempat tak baik. Jadi sebab tu tak bagi kan. Tapi untuk sebagai silaturahim, ziarah lah dia. Itu saja. Okay, baik, wallahu alam, sampai itu sahaja. Mana hadis kita tadi baca hadis nombor 60, tapi kalau kita kira dari awal hadis tu nombor 6529. Betul kan, sama kan? Nanti kita akan sambung hadis 6530. Okey. Bukan 6530 last. 65 last tu tadi 6530 akan datang. Yang last hadis 6529. Akan datang nanti 6530. Itu tak baca. 6530 tu belum baca. Nanti insya-Allah kita akan sambung. Wallahu alam, sampai itu sahaja. Okey. Insya-Allah sambung. Nanti beritahu berapa banyak nak. Dia kalau kitab tu, kalau dia hadis yang kita akan baca dalam bab Syama'il ni, bab Kana ni, hadis semua 700 lebih. 722 hadis. Jadi saya tengok dalam kitab yang kita pakai tu, kitab yang kita pakai yang diberi pada tuan-tuan dan puan tu ialah dalam lebih kurang 40 muka surat je. 40 muka surat. Mungkin kita akan photostate muka surat tu sajalah. Oh, hantar photostate dah? Hantar dah photostate berapa muka surat dapat? Okey, baik. Wallahu alam. Wallahu alam. Sebelum kita ni saya berhenti lah sini.